Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam video saya yang lepas berjudul Kubur Tempat Dikabulkan Doa, tanda soal, di hujung video tersebut saya ada menjelaskan bahawa insya-Allah saya akan mengulas pula tulisan kedua daripada pengarang yang sama, yang ini Ustaz Hairul Nizam, yang berjudul Syirikkah Meminta Bantuan Orang Mati. Maka video ini adalah ulasan dan kritikan saya terhadap tulisan beliau tersebut. Jadi sebelum bermula, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan baca terlebih dahulu artikel beliau, baca terlebih dahulu tulisan beliau, dan cuba tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri mana yang betul. Yang betul kita kata betul, yang salah kita kata salah, dan cuba kemudian bandingkan pula dengan penjelasan saya, dengan ulasan saya dan kritikan saya, supaya sama-sama kita melatih diri untuk membaca setiap artikel ni dengan minda yang kritikal, dengan minda yang sentiasa menganalisa, tidak saja angguk-angguk semata-mata kerana orang yang menulisnya memakai pakaian agama. Okey, link saya bagi di bahagian description, link daripada Facebook Ustaz Hairul Nizam sendiri ya. Okey, sudah baca? Alright, okey. Baik, artikel ini setepatnya bertarikh 27 Julai tahun 2022, disiarkan dalam Akhbar Utusan Malaysia, juga dimuat naik dalam Facebook, laman Facebook Ustaz Hairul Nizam ya. Apa yang saya lakukan di sini mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat daripada pantulan cermin mata saya ni, ialah Microsoft Word. Apa yang saya lakukan ialah saya copy and paste daripada Facebook Ustaz Hairul Nizam, tulisan beliau itu saya paste di Microsoft Word saya, dan bagi setiap perenggan itu saya menulis, mencatat perkara-perkara yang ingin saya ulas dan kritik. Masalahnya ataupun kenapa saya buat sedemikian, sebab banyak sangat yang perlu saya ulas ya. Jadi Microsoft Word saya ni 11 muka surat. Saya akan cuba habiskan dalam satu video. Baik, jadi video saya ni memang akan panjang. Okey, jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang cepat menangkap, boleh adjust playback speed. Mana-mana video saya yang panjang-panjang tu rasa tak habis-habis pun, boleh adjust playback speed. Dalam aplikasi YouTube anda ada satu option yang ada gambar gear tu. Okey, tekan di situ, boleh pilih, ada option keluar, pilih playback speed. Boleh bagi lajukan sikit. 1.25, 1.5. Jangan laju sangat, tak faham pula nanti. Okey, ataupun pilihan yang kedua boleh dengar. Kalau rasa otak dah tepu, boleh pause. Kemudian sambung balik. Dengar sikit, rasa dah penuh dah, boleh pause. Kemudian sambung balik ya. Sebab saya nak buat semua dalam satu video ini, insya-Allah. Okey. Baik, kita mulakan. Okey, kita mulakan. Saya baca apa yang beliau tulis. Dalam tulisan saya yang lepas, yang berjudul Benarkah Kuburiyun Penyembah Kubur, saya telah menerima beberapa respon yang antaranya mempertikaikan tindakan sebahagian penziarah kubur yang menyeru si mati lalu memohon bantuan daripada si mati. Menyeru si mati dan memohon bantuan daripada si mati. Bahkan ada yang mengatakan bahawa tindakan meminta kepada orang yang telah meninggal dunia adalah syirik. Maka saya terpanggil untuk mengulas kritikan ini, memandangkan tindakan mensyirikkan seseorang Muslim bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan. Okey, jadi tulisan beliau yang judulnya Benarkah Kuburiyun Penyembah Kubur, inilah yang telah saya ulas dan saya kritik dengan judul Kubur sebagai tempat dikabulkan doa. Sila tonton, link saya bagi di bahagian description bagi sesiapa yang tertinggalnya. Di dalamnya terkandung banyak kelemahan dan banyak kesalahan. Okey. Yang keduanya, terhadap perenggan pertama ni, saya nak ulas bahawa ada pun tentang mensyirikkan Muslim lain, ada dua perkara. Pertama, betul, seorang Muslim tidak boleh dengan mudah, tidak boleh sewenang-wenangnya mensyirikkan seorang Muslim yang lain. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, seorang Muslim hendaklah diberi penerangan, hendaklah diberi penjelasan tentang apa-apa keyakinan atau apa-apa perbuatan yang boleh mengakibatkan syirik. Kita memang tak mahu bermudah-mudahan untuk mensyirikkan orang lain. Pun begitu, pada waktu yang sama kita juga hendaklah menjelaskan
kepada umat Islam, apakah keyakinan atau apakah perbuatan yang boleh mengakibatkan syirik. Ini tanggungjawab orang agama. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, apabila dikatakan syirik, ia adalah secara umum tanpa mengkhususkannya kepada mana-mana individu. Tidak boleh mengatakan si fulan bin si fulan, si fulanah binti si fulan adalah musyrik tanpa terlebih dahulu dilakukan iqamatul hujjah, yakni ditegakkan hujjah kepadanya, dijelaskannya tentang apakah yang dilakukannya itu adalah satu kesalahan, di manakah letak syiriknya itu, dibersihkan salah faham daripadanya. Ya, jadi bila dikatakan syirik, ia adalah secara umum. Kita tidak mensyirikkan, tidak memusyrikkan mana-mana individu Muslim tanpa terlebih dahulu diberikan penjelasan dan dibersihkan apa-apa salah faham daripadanya. Jadi poin penting di sini, sebagai seorang agamawan, menjadi peranan dia, menjadi tanggungjawab dia untuk menjelaskan kepada masyarakat apakah keyakinan atau perbuatan atau amalan yang boleh mengakibatkan syirik. Bukan pula terbalik, bukan cuba menjustifikasikan, bukan cuba menghalalkan satu keyakinan atau satu perbuatan yang asalnya syirik, tetapi dia cuba twist pula, dia cuba pusing pula, akhirnya menjadi tidak syirik. Ini satu kesalahan, ya. Baik. Seterusnya. Okey, kita masuk dalam bab pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Menurut, saya baca tulisan beliau ni. Menurut akidah ahli sunnah, tidak ada sesiapa pun yang berkuasa memberi manfaat atau mudarat melainkan hanya Allah Ta'ala semata-mata. Adapun sebab yang kebiasaannya manfaat atau mudarat akan berlaku setelah wujudnya sesuatu sebab, maka ulama ahli sunnah menjelaskan bahawa sebab bukanlah pencipta kepada manfaat atau mudarat, sebaliknya Allah lah yang mencipta. Allah lah yang menciptakan manfaat atau mudarat setelah sesuatu sebab dilakukan oleh seseorang. Keyakinan ini telah diterjemahkan oleh Melayu dahulu dengan ungkapan makhluk tidak memberi bekas. Sebagai contoh, apabila seseorang kelaparan menjamah makanan, dia akhirnya kekenyangan. Maka menjamah makanan adalah sebab kepada kekenyangan. Namun ini tidaklah bermakna bahawa menjamah makananlah yang telah mewujudkan kekenyangan, kerana yang telah mencipta kekenyangan adalah Allah. Tuan-tuan faham? Alright, bagus. Agak-agaknya ada cara mudah tak nak cerita benda ni? Kan, sebagai seorang penulis, antara tanggungjawab peranan seorang penulis bukan sekadar menulis, tetapi menulis supaya orang mudah faham. Saya bagi satu contoh. Ayat tadi panjang belik-belik kan? Saya bagi satu contoh. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, manusia mengusahakan sebab. Adapun hasil atau adapun berhasil atau tidak sebab tersebut, maka ia bergantung kepada kehendak Allah. Noktah. Habis cerita. Saya ulangi, ya. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, manusia mengusahakan sebab. Adapun berhasil atau tidak sebab tersebut, maka ia bergantung kepada kehendak Allah. Senang aja. Okey? Jadi tuan-tuan, dalam hal sebab musabab ni, sebab dan kehendak Allah ni, secara lebih lanjut sila rujuk buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Boleh muat turun secara percuma, link saya bagi di bahagian description. Cumanya dalam topik kita ni, sebagai seorang Muslim, apabila kita mengusahakan sebab, dia ada satu syarat, dia kena tambah sikit ayat tu. Iaitu apa? Kita sebagai seorang Muslim mengusahakan sebab dengan syarat sebab itu selari dengan hukum syarak. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya sekarang ni di London pukul 7 suku pagi. Okey, 7 suku pagi waktu London, di mana suhu di luar ialah 13 darjah Celsius. Walaupun bulan Ogos sepatutnya sama, tapi sejuk juga. Ni dengan baju sejuk apa semua ni. Lalu boleh ke tidak saya berusaha untuk minum, saya berusaha dengan cara minum whisky atau brandy sebagai sebab bagi memanaskan badan.
Tak boleh kan? Sebab ia adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Jadi menjadikan whisky atau brandy sebagai sebab bagi memanaskan badan adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum syarak. Jadi meskipun di sisi ahli sunnah wal jamaah bahawa manusia mengusahakan sebab, ya betul, tetapi syarat penting sebab itu hendaklah selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu hendaklah selari dengan hukum syarak, tidak boleh bertentangan dengannya. Adapun dalam topik yang sedang kita bincang sekarang ini, yakni dalam rangka berusaha mencapai sesuatu hajat, doa adalah salah satu sebab. Okey, kita ada hajat dan kita merancang, kita berusaha, dan salah satu daripadanya ialah kita berdoa. Dan doa itu sendiri adalah satu sebab. Maka hendaklah doa itu dilakukan sebagaimana hukum syarak, bukan dibuat-buat sendiri. Apatah lagi Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmizi dengan hadis yang sahih pernah bersabda, pendek saja, iaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan apabila ibadah, ia bukanlah sesuatu yang kita sebagai manusia memiliki wewenang untuk membuat tata cara ibadah yang tersendiri. Sebaliknya, hendaklah kita berdoa dengan tata cara yang telah disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh buat sendiri-sendiri sebab doa itu sendiri adalah ibadah. Okay? Pendek saja hadis Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Okey, jadi ada pun berdoa dengan cara meminta kepada makhluk apa yang merupakan hak Allah, maka ia adalah perbuatan yang berasaskan keyakinan bahawa makhluk memiliki bahagian dalam memberi manfaat dan mudarat. Jadi di sinilah berlakunya syirik, ya. Jadi sekarang ini doa adalah sebab, kan? Sekali lagi, sebab itu hendaklah ia selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu hendaklah selari dengan hukum syarak. Adapun berdoa dengan meminta kepada makhluk apa yang merupakan hak Allah, nanti saya jelaskan kemudian apakah hak Allah itu, maka ia adalah satu perbuatan yang berasaskan, yang lahir daripada keyakinan dalam hati bahawa makhluk yang didoakan tu, makhluk yang diminta daripada itu, memiliki bahagian dalam memberikan manfaat dan mudarat. Di sinilah berlakunya syirik. Okey, tak apa. Nanti as we go along, nanti saya bacakan lagi, tuan-tuan akan faham apa statement ni, ya. Sebab ini baru di peringkat awal, ya kan? Okey. Baik. Kita baca seterusnya. Ustaz Harun Nizam menulis lagi dalam bab yang baru, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia sebenarnya adalah satu usaha. Okey. Menurut Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, ni Jabatan Fatwa yang telah saya kritik dalam video lepas tu, menerusi kitabnya Al-Ahkam sekian-sekian-sekian, meminta bantuan kepada makhluk atau dalam bahasa Arab disebut sebagai istighosah, tidak boleh dianggap sebagai satu kekufuran kerana ia termasuk di dalam kategori usaha, seperti seorang yang sakit meminta bantuan doktor agar mengubatinya dalam keadaan si sakit meyakini bahawa penyembuh kepada sebarang penyakit hanyalah Allah dan bukannya doktor yang merawatnya. Baik. Terhadap perenggan ini saya nak cerita dulu bahawa ia istighosah cuma dalam rangka melakukan istighosah, dalam rangka kita sebagai makhluk meminta bantuan daripada sesama makhluk, ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, dia meminta daripada makhluk apa yang bukan merupakan hak Allah. Okey, dia meminta daripada makhluk apa yang sememangnya mampu dilakukan oleh makhluk. Apa yang saya masukkan dengan hak Allah? Okey, hanyalah hak Allah untuk menyembuhkan sebab Allah Asy-Syafi'. Hanya hak Allah untuk merezekikan, hanya hak Allah untuk memberi keamanan, untuk memberi ketenangan. Kita tak boleh minta itu daripada sesama manusia. Kita hanya minta daripada sesama manusia, kita hanya minta daripada sesama makhluk apa yang makhluk boleh buat. Okey, sebagai contoh yang dikemukakan sendiri dalam tulisan ini, pesakit jumpa doktor. Apabila saya katakan saya sakit perut, saya jumpa doktor. Saya tak boleh kata, doktor, saya sakit perut, tolong sembuhkan saya. Tak boleh, salah tu. Sebab sembuh adalah hak Allah. Menyembuhkan adalah hak Allah. Apakah kemampuan doktor sebagai manusia? Kemampuan dia ialah merawat. Maka saya pergi jumpa doktor, doktor, saya sakit perut, tolong rawat saya. Yang itu boleh, sebab itu adalah kemampuan dia sebagai manusia.
Okey, saya tak boleh jumpa doktor dan berkata, doktor sembuhkanlah saya. Baik. Contoh yang lain. Saya kekurangan duit, nak pinjam duit. Okey, saya tak boleh jumpa kawan saya, katakan Ahmad. Ahmad, tolong murahkan rezeki saya. Tak boleh sebab rezeki itu adalah hak Allah. Apa yang saya boleh katakan, Ahmad nak pinjam RM50 boleh tak? Yang itu boleh sebab kita meminta daripada makhluk apa yang dia mampu lakukan dalam kapasiti dia sebagai seorang makhluk. Jadi ada beza di situ. Walaupun kita rasa macam alah, ni perkataan biasa-biasa, kita pun biasa duk sebut sesama kawan-kawan kan. Jadi sebagai seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, tauhid itu bukan saja ada dalam hati, tetapi ia terbukti melalui lisan dan juga perbuatannya. Jadi lisan kita ni, walaupun kita sembang-sembang biasa, kita akan menyembang ataupun bersembang dengan sesuatu yang memiliki ciri-ciri tauhid di dalamnya dan bukan pula menyelisihinya. Baik, itu syarat yang pertama. Yang ini meminta daripada makhluk apa yang bukan merupakan hak Allah. Kita boleh minta daripada makhluk apa yang sememangnya mampu dilakukan oleh makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat berhubung ataupun berkomunikasi dengan makhluk itu. Okay, sama ada kita cakap face to face, atau kita guna handphone, kita guna WhatsApp, kita guna apa-apa cara komunikasi. Yang penting secara pasti dapat berkomunikasi. Okey, tak boleh berhubung ataupun dengan cara minta tolong, ya Ibnu Mulkan. Tak ada pun, tak ada respon pun. Okey. Jadi cara berhubung boleh face to face ataupun menggunakan satu alat di mana kita dapat berhubung secara pasti. Sebagai contoh, katakan kereta pagi-pagi nak start enjin, tak boleh start lah. Kita start bunyi kelak, kelak, kelak. Jadi kita pun pakai handphone, kita pun ambil video, kita tunjuk. Saya pusing enjin, bunyi kelak, kelak. Kita WhatsApp kepada mekanik yang biasa. Mekanik pun dengar, dia kata, oh itu tanda bateri sudah habis. Kan? Jadi kita minta tolong. Kita pula minta tolong. Nak ganti bateri macam mana? Dia tanya bateri saiz apa? Power rating apa? Alamak, tak tahu nak tengok mana. Dia kata ambil gambar bateri. Kita pun ambil gambar bateri dalam enjin, snapshot, dan kita hantar melalui WhatsApp. Dia pun tengok, itu bateri saiz DIN 55 apa semua tu, merah dan hijau yang di sebelah begini. Lalu dia pun datang bawa bateri yang betul. Maka kita minta tolong dengan dia, berkomunikasi menggunakan phone. Apa pun cara, asalkan secara pasti dapat berkomunikasi dengan orang yang kita minta tolong daripadanya. Kenapa syarat yang kedua ni penting? Nanti kemudian saya bagi tahu ya. Syarat yang ketiga, meminta daripada makhluk hanyalah sebab, sementara berhasil ataupun tidak bergantung kepada kehendak Allah. Okey. Jadi ini keyakinan kita bahawa kita memang minta tolong kepada sesama makhluk apa yang makhluk tu mampu melakukannya, tetapi berhasil ataupun tidak, bantuan yang kita cuba minta itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab kadang-kadang kita minta tolong, orang tu datang tolong tapi tak berjaya juga sebab Allah memang tidak menghendaki berlakunya kejayaan sebagaimana yang kita kendaki. Okey, kadang-kadang kita minta tolong, orang tu tak nak tolong, jangan marah kat dia. Mungkin Allah tidak mengizinkan kita mendapat pertolongan melalui orang itu ya, dengan segala hikmahnya. Perkara ini sekali lagi dalam buku saya 47 persoalan tentang qadar dan qadar. Baik. Jadi ingat ya, 3 poin penting ni kena ingat sebab akan ada kaitan dengan lanjutan tulisan yang sedang saya ulas ni. Apa dia? Pertama, kita minta tolong kepada sesama makhluk apa yang memang makhluk boleh buat. Kita tak boleh minta tolong kepada sesama makhluk apa yang merupakan hak Allah. Okey. Yang kedua, kita dapat berhubung secara pasti dengan makhluk tersebut, baik face to face ataupun menggunakan sesuatu alat komunikasi. Dan yang ketiga, meminta daripada makhluk itu hanyalah sebab, sementara berhasil ataupun tidak bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Ustaz Harun Nizam menulis, menurut Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir lagi, sekiranya ada yang beranggapan bahawa meminta bantuan kepada orang yang masih hidup adalah tidak mengapa, manakala meminta kepada yang telah meninggal dunia secara mutlak adalah satu perbuatan syirik, pandangan ini adalah salah. Kerana sekiranya meminta kepada yang telah meninggal dunia adalah syirik, kerana tidak meminta terus kepada Allah, maka sepatutnya meminta kepada yang masih hidup juga adalah syirik atas sebab yang sama. Okey.
Apabila Ustaz Hairul Nizam menukil daripada Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir ni, saya tak pasti beliau menukil secara tepat atau mungkin ada adjustment sikit ke. Sebab saya lihat Jabatan Fatwa Mesir ni dalam tulisan yang lepas adalah satu jabatan yang sangat lemah. Kenapa saya nak kata lemah? Baik, di sini dia cuba nak bezakan antara minta kepada orang hidup dan minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Okey? Padahal, kalau kita semak balik berdasarkan 3 syarat yang saya kemukakan tadi, okey, ingat ya, syarat pertama apa dia? Dia meminta daripada makhluk apa yang bukan merupakan hak Allah. Dia meminta daripada makhluk apa yang sememangnya mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Apabila makhluk itu telah pun meninggal dunia, apakah yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut? Macam contoh ni, contohnya saya sakit perut. Doktor favourite yang saya selalu jumpa telah pun meninggal dunia. Apakah saya pergi meminta kepada doktor, saya sakit perut, tolong rawat saya? Dia dah meninggal dunia, dah dikebumikan pun. Kan? Tak kan? Okey, tadi contoh kedua ialah nak pinjam duit. Kawan yang selalu saya pinjam duit ni, dia kaya sikit lah kan. Kawan yang selalu pinjam duit tu nama Ahmad. Telah pun meninggal dunia. Saya nak pinjam RM10 je. Lalu apakah saya pergi ke kubur dia dan minta dia RM10? Tidak kan? Sebab dia tidak lagi mampu menolong saya. Tadi apa? Mekanik favourite saya kan? Mekanik favourite. Tadi kes bateri habis. Tengok. Baru tukar bateri je, bateri tu pun kong. Kita nak claim warranty. Tak jumpa dia, tapi tengok dah meninggal dunia. Apakah kita pergi ke kubur dia dan minta tolong? Tidak. Jadi apabila orang yang pergi ke kubur minta tolong, dia tidak minta tolong kepada makhluk apa yang makhluk itu mampu lakukan. Sebab makhluk ataupun manusia yang telah meninggal dunia sememangnya tidak mampu melakukan apa-apa lagi di dalam kubur. Sebaliknya apabila dia pergi ke kubur, apa dia lakukan tidak lain tidak bukan ialah meminta daripada makhluk itu apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bezanya di situ. Okey, jadi ingat ya, syarat pertama ialah kita meminta daripada makhluk apa yang sememangnya makhluk itu mampu lakukan. Bila makhluk itu telah pun meninggal dunia, dia tak mampu lakukan apa-apa lagi. Apabila ada orang nak pergi kubur minta tolong, kalau dia minta tolong rawat perut, something wrong here lah kan. Ataupun memang dia pergi minta tolong sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey, syarat kedua tadi apa? Dia dapat berhubung atau berkomunikasi dengan makhluk yang ingin dia minta bantuan tersebut. Orang yang sudah mati, yang sudah dikebumikan apa semua tu, dia tidak dapat mendengar perkataan atau ucapan orang yang masih hidup. Kecuali, dengar betul-betul lah, kecuali apa yang Allah izinkan. Sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis sahih, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kaum kafir musyrikin yang gugur dalam perang Badar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menerangkan apabila jenazah telah dikebumikan, jenazah itu dapat mendengar tapak kaki orang yang beredar dan apa-apa lain yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Secara umumnya makhluk ataupun orang yang telah pun dikebumikan tidak dapat mendengar ucapan ataupun perkataan orang di alam dunia, melainkan apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki itu telah pun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Apa dalilnya? Mari kita rujuk surah Fatir, surah yang ke-35 ayat nombor 22. Surah Fatir, surah ke-35 ayat nombor 22, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Dan tidaklah sama antara orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah mendengarkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, ataupun kita yang hidup di dunia ni, dapat mendengarkan sesiapa yang berada di dalam kubur. Tuan-tuan dan puan, ayat ini bukan berbicarakan tentang hati yang telah mati sehingga tidak dapat mendengar Al-Quran, tidak dapat mendengar dakwah Rasulullah SAW. Jika hati yang telah mati, itu boleh rujuk dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat nombor 80, dan surah Ar-Rum surah nombor 30 ayat nombor 52. Itu merujuk kepada hati yang telah mati. Tapi di sini benar-benar merujuk kepada manusia yang telah masuk dalam kubur. Engkau tidak boleh mendengarkan mereka
kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki tu sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bertanya kepada kaum kafir musyrikin, ya, yang tewas, yang telah terbunuh dalam perang Badar, dan juga macam saya ceritalah, pernah mendengar tapak kaki, boleh mendengar tapak kaki orang yang beredar setelah dikebumikan dan sebagainya sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan dan puan, saya ulangi sekali lagi sebab benda ni saya pernah sampaikan dalam video yang lain. Ada orang ni tak faham juga. Dia bawa juga hadis-hadis yang menerangkan bahawa orang dalam kubur boleh mendengar percakapan orang daripada alam dunia. Kubur kita sebut alam barzah, boleh dengar percakapan orang di alam dunia. Padahal saya katakan orang dalam alam barzah tidak boleh mendengar perkataan, ucapan orang dari alam dunia, melainkan apa yang Allah kehendaki, melainkan apa yang Allah izinkan. Macam mana kita nak tahu apa yang Allah izinkan itu? Ya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda yang sahih. Dalilnya surah Fatir, surah nombor 35, ayat nombor 22. Ayat ini bukan membicarakan tentang hati yang telah mati sehingga tidak dapat mendengar Al-Quran, tidak dapat mendengar dakwah Nabi SAW. Kerana itu disebut dalam dua ayat yang lain, iaitu ayat 80 daripada surah An-Naml dan ayat 52 daripada surah Ar-Rum. Ayat ini benar-benar menyebut antara orang yang hidup dan orang yang mati. Dan orang mati di sini disebut sebagai orang yang fil kuburi. Dalam kuburnya, engkau tak dapat mendengarkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, orang yang duk minta daripada orang yang telah mati dalam kubur tu, komunikasi tak berlaku. Ingat tak syarat kedua saya sebut tadi? Berlakunya komunikasi secara pasti. Dapatnya berhubung secara pasti. Baik face to face, secara berdepan, atau menggunakan sesuatu alat. Tapi pergi kubur, engkau letak phone dalam kubur ke? Ataupun kau cakap kuat-kuat ke? Pakai pembesar suara ke apa ke? Yang di alam barzah tidak dapat mendengar perkataan, ucapan orang di alam dunia. Jadi ini adalah usaha yang sia-sia sebenarnya, ya. Okey. Saya ulang banyak kali sebab dalam video saya yang lain berjudul saya mengulas ataupun mengkritik Ustaz Engku Ahmad Fazil tentang tawasul, ya. Jadi saya dah menjelaskan di situ. Tak faham juga dia orang ni. Dia orang bawa juga hadis-hadis yang Nabi pernah berbicara ataupun menerangkan dalam kubur tu boleh dengar. So, yang dalam kubur tu boleh dengar sekadar apa yang Allah izinkan. Ada pun meminta doa kepada si mati, Allah tidak izinkan. Tidak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah bahawa Allah izinkan orang dalam kubur mendengar percakapan, permintaan orang di alam dunia. Macam mana Allah nak izinkan padahal ia adalah sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Syarat ketiga apa lagi? Meminta daripada makhluk hanyalah sebab, sementara berhasil ataupun tidak bergantung kepada kehendak Allah. Telah dijelaskan bahawa sebab itu hendaklah selari dengan hukum syarak. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah menjadikan berdoa kepada orang mati sebagai salah satu sebab. Ingat ya, doa adalah ibadah. Dalam rangka kita nak beribadah, kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Dalam kes ini, dalam topik yang sedang kita bicarakan ni, Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah menjadikan berdoa kepada orang mati sebagai salah satu sebab. Okey, sebagai contoh dalam Al-Quran, banyak doa kan? Banyak doa. Ada tak Allah memberi contoh berdoa kepada orang mati? Tidak ada kan? Okey. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah berdoa meminta daripada para nabi dan rasul yang telah wafat sebelum baginda. Okay, Nabi SAW mengajar kita untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim. Betul atau tidak kan? Setiap kali solat tasyahud kita baca selawat kepada Rasulullah dan juga pada Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meminta daripada Nabi Ibrahim. Kalau boleh, Rasulullah akan melakukannya sebagai satu contoh kepada kita bahawa boleh meminta daripada orang soleh, boleh meminta daripada para nabi dan rasul yang telah pun meninggal dunia. Demikian juga contoh lain, Rasulullah SAW tidak pernah mengajar ataupun menganjurkan para sahabat untuk meminta, untuk berdoa kepada para syuhada, iaitu mereka yang gugur di medan perang. Padahal mereka ni berada dalam satu status yang confirm istimewa. Okay? Ayat Al-Quran kan mereka ni sudah berada dalam syurga apa semua tu, tak payah ni mandikan, tak payah dikafankan apa semua tu, boleh terus kebumikan. Mereka ni orang istimewa. Nak minta doa daripada mereka, nak minta tolong daripada mereka, boleh tak? Rasulullah SAW tidak pernah mengajar, tidak pernah menganjurkan
para sahabat pada zaman baginda untuk berdoa kepada para syuhada ini. Ini sebagai contoh bahawa sebab itu hendaklah ia selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya boleh meminta daripada orang mati, Al-Quran sendiri akan bagi contoh. Paling-paling kurang satu contoh lah. Paling-paling kurang satu contoh. Tapi tidak ada. Baik. Paling kurang Rasulullah SAW akan sendiri melakukannya sebagai contoh teladan supaya kita pun boleh ikut. Nabi Rasulullah SAW boleh berdoa meminta kepada mana-mana Nabi atau mana-mana Rasul yang telah meninggal dunia sebelum baginda. Sebab baginda Rasul terakhir kan, Nabi terakhir kan, tetapi Nabi tidak melakukan yang sedemikian. Demikian juga seandainya boleh berdoa meminta kepada orang mati, Rasulullah SAW juga akan menganjurkan para sahabat yang masih hidup, apa-apa hal engkau boleh berdoa kepada para syuhada. Sebab mereka ni bukan sekadar para syuhada, mereka ni berada dalam status, dalam makam yang istimewa, yang berada dalam syurga kan. Kita tahu kan hadis-hadis, ayat-ayat yang menerangkan tentang orang, tentang status, makam, kedudukan orang-orang yang gugur syahid ini, bahawa jangan panggil mereka itu mati, tapi mereka itu berada di tempat yang istimewa. Itu pun tidak diajar, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bererti sebab yang ini menjadikan meminta kepada sesama makhluk, meminta kepada makhluk yang telah mati sebagai satu sebab dalam rangka berusaha ni, sebagai satu sebab adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi 3 syarat tu kita kena ingat betul tak? Jadi dengan 3 syarat ni kita boleh bezakan kenapa dengan orang hidup boleh, dengan orang mati tak boleh. Satu yang tidak dapat difahami oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Mesir. Apa sekali lagi 3 itu? Pertama, dia meminta daripada makhluk apa yang makhluk itu mampu lakukan. Baik, kalau sebut makhluk ni kita macam mungkin keliru sikit. Okay. Dia meminta daripada manusia apa yang manusia boleh lakukan. Apabila manusia telah pun meninggal dunia, telah pun memasuki alam barzah, apakah yang manusia dalam alam barzah tu boleh lakukan untuk kita di alam dunia ni? Apa? Tak ada kan? Okay. Jadi bila orang tu pergi minta dikubur, dia tidak lain, dia pun dia tahu dia taklah bodoh sangat. Dia pun tahu tak boleh minta dalam hal-hal dunia, tetapi dia akan minta apa yang sebenarnya merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sebenarnya dia sendiri tahu yang dapat memberikan manfaat atau mudarat dalam perkara itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia telah meminta daripada sesama manusia. Dia menganggap bahawa makhluk yang telah meninggal dunia tu, manusia yang telah mati yang dia minta tu memiliki bahagian dalam memberi manfaat atau mudarat, dan di sinilah berlakunya syirik. Yang kedua, syarat kedua apa? Dapat berhubung, dapat berkomunikasi dengan pasti kepada manusia yang kita ingin minta tolong daripadanya itu. Okey, baik face to face ataupun menggunakan sesuatu alat. Apabila manusia meninggal dunia dan telah pun masuk ke alam barzah, tidak ada lagi komunikasi antara manusia di alam dunia dengan alam barzah, melainkan beberapa yang diizinkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan ini telah pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis baginda yang sahih. Adapun apa yang baginda tidak jelaskan, berarti there is no communication. Dia tak dengar pun, kau serulah macam mana pun, dia tak dengar pun. Alright? Dan yang ketiga, sebab itu ya, meminta daripada Allah hanyalah sebab. Okey? Jadi sebab itu sendiri sesuatu yang kita kata salah, menyalahi hukum syarak. Sebab memang kita berusaha sebagai sebab, namun sebagai seorang Muslim, okey, kita hendaklah mengusaha sebab yang selari dengan hukum syarak, selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya. Bahkan yang sebetulnya adalah meminta bantuan kepada makhluk, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, akan menjadi satu perbuatan yang diharamkan apabila yang meminta bantuan beriktikad bahawa orang yang diminta bantuannya berkuasa untuk menunaikan hajat. Namun iktikad seperti ini sama sekali jauh daripada keyakinan masyarakat awam yang beragama Islam, apatah lagi para ulama dan orang-orang soleh. Okey, yang ni betul, setuju. Benda yang betul kita betul lah, setuju kita setujulah. Tapi walaupun namun begitu, dengar lagi nanti saya akan ulas. Sebab jika seseorang itu benar-benar memiliki keyakinan, benar-benar memiliki i'tiqad bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam urusan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan minta direct kepada Allah.
Okey, bukan kepada orang yang telah mati yang tak dapat dengar pun apa yang dia minta tu ya. Okey. Perenggan seterusnya. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamad Ad-Dardi dalam karya akidah beliau sekian. Yang ini ni saya baca 2-3 kali. Saya pun tak tahulah apa yang pengarang, apa yang Ustaz Khairul Khizam nak cuba sampaikan ya. Jika tuan-tuan dan puan-puan faham, dipersilakan. Yang ni saya tak komen lah sebab ia sama-sama saya tak faham. Tak adil pula saya nak komen kan. Nak kata okey pun tak, nak kata tak okey pun tak boleh sebab saya tak faham. Cumanya pada pemerhatian saya, okay, penulis, Ustaz Khairul Nizam adalah penulis di sini. Okey, dan saya juga Alhamdulillah adalah juga penulis, sama-sama ada pengalaman penulis. Dan saya lihat Ustaz Khairul Nizam ni teknik penulisan dia sangat lemah. Dia gagal memberi kefahaman yang mudah kepada para membaca. Setengah statement tu kita kena baca. Betul, saya rasa faham lah tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menulis, jangan syok sendiri. Tapi kita pastikan orang yang baca akan faham penulisan kita. Bila kita tulis, cuba bagi orang awam baca. Faham ke tidak? Okey, jadi dalam hal ini saya ada tulis sebuah buku yang khas tentang topik ini saja, tentang teknik penulisan. Berjudul Berdakwah Melalui Penulisan Efektif. Okey, link saya bagi di bahagian description, boleh muat turun dan baca secara percuma sahaja ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menulis, sama juga bila buat video. Saya pun bila buat video, bila saya baca penulisan Ustaz Khairul Nizam dan mana-mana lain, sebelum saya nak buat react, bukan sekadar saya mengkaji dalil, mengkaji hujah, tapi antara lain duduk fikir, macam mana saya nak sampaikan dengan cara yang mudah supaya majoriti, supaya kebanyakan para penonton video saya ini dapat faham. Nak kata semua faham memang susah, tapi at least majority understands what I am talking about. Okay, jadi ini satu challenge bagi penulis ataupun orang yang bercakap secara lisan. Jangan bercakap je, lepas tu orang pun tak faham. Okay, baik, seterusnya. Oleh itu, apabila seseorang pergi ke kubur seorang wali Allah, lalu dia berkata, wahai wali Allah, saya mempunyai masalah bagian-bagian. Yang ini ni, perkataan bagian, B-E-G-I-A-N. Saya cari dalam kamus Dewan, tak ada pun. Mungkin typo error, agaknya sekian-sekian kot. Walaupun nak kata typo error, keyboard tu macam jauh hurufnya tu. Saya tengok dalam yang artikel yang diterbitkan oleh Utusan Malaysia pun sama juga, bagian-bagian. Utusan Malaysia pun tak buat proofreading dulu ke? Okey, tak apa. Jadi saya rasa yang mungkin masukkan ialah sekian-sekian. Okey, wahai wali Allah, saya mempunyai masalah sekian-sekian, maka bantulah saya. Ucapan ini hendaklah difahami berdasarkan akidah seorang Muslim yang meyakini bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata-mata. Seakan-akan orang tersebut ingin berkata, wahai wali Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah melepaskan saya daripada masalah yang sedang membelenggu saya ini. Okey, ini kenyataan Ustaz Khairul Nizam ya. Okey, ulasan saya. Okey, ulasan saya, perenggan di atas ataupun kenyataan di atas memiliki beberapa kekeliruan dan kesalahan. Pertama, akidah ataupun keyakinan yang mentauhidkan Allah, ia duduk dalam hati. Bukan Allah duduk dalam hati tu. Keyakinan tu berada dalam hati dan ia terbukti melalui lisan dan perbuatan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang masyhur, yang bermaksud sesungguhnya dalam jasad itu terdapat seketul daging, di mana apabila ia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Namun jika ia buruk, maka buruklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Di bahagian akhir daripada hadis yang panjang, daripada hadis nombor 6, daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Okey, kita semua pernah dengar kan? Jadi apabila hati ini mentauhidkan Allah, apabila hati ini mengesakan Allah, ia bukan sekadar dalam hati saja, ia akan terbukti melalui lisan dan juga perbuatan. Mustahil nak kata hati itu benar-benar mentauhidkan Allah, tapi lisan dia buat benda lain pula. Hati itu mentauhidkan Allah, tapi lisan tu menyebut apa? Wahai wali, bantulah saya. Wahai wali Allah, saya mempunyai masalah sekian-sekian, maka bantulah saya. No. Dia tak boleh.
Itu berlaku contradiction, okay? Apabila hati itu benar-benar mentauhidkan Allah, apabila hati itu sebagaimana yang Ustaz Hairul sebut, ya, berdasarkan akidah seorang Muslim yang meyakini bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata-mata. Jika hati itu ada keyakinan yang sedemikian, maka ia akan terpancar melalui lisan, akan diterjemahkan oleh lisannya, di mana dia akan berdoa, wahai Allah, aku mempunyai masalah sekian-sekian, maka tolonglah aku. Alright? Seorang Muslim yang mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat akan berdoa terus kepada Allah, bukan kepada orang mati. Sama juga seorang Muslim yang mentauhidkan Allah sebagai yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan berdoa terus kepada Allah dan meninggalkan seruan kepada orang yang di dalam kubur yang tidak dapat mendengarnya. Bagaimana mungkin dikatakan seorang Muslim itu memiliki keyakinan bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata-mata, tetapi lisan dia pula, wahai wali Allah, saya mempunyai masalah sekian-sekian, maka bantulah saya. Contradiction di situ. Melainkan dalam hatinya itu dia berkeyakinan bahawa makhluk yang dia doa gitu, makhluk yang diseru itu, manusia yang dia minta bantuan dalam kubur itu memiliki bahagian dalam memberi manfaat dan mudarat. Ada bahagian, meskipun bahagian tu hanya 1%. Maknanya in his heart, dalam hatinya 99% dia berkeyakinan bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah SWT. Tapi 1% tu dia anggap makhluk tu ada bahagian, juga dapat mainkan peranan. Sebab tu dia berdoa kepada makhluk tersebut. Okey, jadi kedua-dua bentuk doa yang disebut dalam perenggan itu salah. Okey, doa yang pertama, wahai wali Allah, saya mempunyai masalah sekian-sekian, maka bantulah saya. Ini salah kerana syirik. Adapun contoh kedua yang dibawa, wahai wali Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah melepaskan saya daripada masalah yang sedang saya belenggu ini. Ini bukan syirik, tetapi ia adalah bid'ah. Sebab Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengajar doa yang seperti ini. Maka ia adalah bid'ah. Okey, sebelum beralih ke perenggan seterusnya, saya perasan satu keanehan, ya, iaitu apabila saya sedang baca artikel ni kan, atau pertama kali lah saya baca lah perenggan tu. Oleh itu, apabila seseorang pergi ke kubur seorang wali, lalu dia berkata, wahai wali Allah, saya mempunyai masalah sekian-sekian, maka bantulah saya. Ucapan ini hendaklah difahami berdasarkan akidah seorang Muslim yang meyakini bahawa pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah semata-mata. Seakan-akan orang tersebut ingin berkata, bila sampai pada ayat seakan-akan orang tersebut ingin berkata, yang terlintas dalam kepala saya ialah seakan-akan orang itu ingin berkata, wahai Allah, bantulah saya. Itu yang saya terfikir tau. Tapi bila baca, tak. Dia tak pergi pada Allah juga. Dia pergi pada, wahai wali Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah melepaskan saya daripada masalah yang sedang membelenggu saya ini. Ini kita kata, saya kata, original, tulen kuburiyun. Dia tak boleh nak minta kepada Allah terus. Dia tak boleh nak hubung direct dengan Allah terus. Dia mesti nak melalui si orang dalam kubur tu. Walaupun mula-mula dia minta direct pada orang kubur tu. Kemudian seakan-akan, saya ingat seakan-akan dia sedang minta direct pada Allah. Tengok-tengok, seakan-akan, wahai wali Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah melepaskan saya daripada masalah yang sedang membelenggu saya ini. Bro, what is your problem? Why you cannot ask direct from Allah? Why you cannot teach your audience? Why you cannot teach the ummah to ask direct from Allah? Kenapa seakan-akan tu pun nak kena melalui sesama manusia juga? What is the problem? Kita agama Islam ni direct kepada Allah. Okay? Jadi inilah keanehan yang saya kata, ini kuburin yang totok betul, asli betul. Dia nak melalui orang kubur tu juga. Tak boleh nak direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 43 minit dah. Saya tekak kering, saya pause kejap. Saya minum air, nanti sambung balik ya. Cakap banyak ni kering dah tekak. Sekejap ya. Okey, kita bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung daripada penulisan Ustaz Hairul Nizam. Antara dalil yang menunjukkan, meminta kepada yang telah meninggal dunia dibenarkan. Okey, melalui bab ini, Ustaz hendak bawa dalil bagi menunjukkan
meminta kepada yang telah meninggal dunia dibenarkan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pay attention kepada tajuknya. Ia adalah dalil. Dan dalil ni peranan dia apa? Menunjukkan meminta kepada yang telah meninggal dunia adalah sesuatu yang dibenarkan. Ya, baik. Mari kita baca. Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi telah meriwayatkan satu hadis yang berstatus hasan sahih daripada Sayyidina Uthman bin Hunayf bahawa sesungguhnya seseorang lelaki yang buta penglihatan telah mendatangi Nabi SAW. Lalu beliau telah berkata, mohonkanlah kepada Allah agar dia memberikan kesembuhan untukku. Baginda telah bersabda, sekiranya anda mahu, saya akan berdoa. Namun, sekiranya anda mahu, saya tidak akan berdoa dan anda pula akan bersabar atas penglihatan deria kehilangan deria penglihatan. Maka ia adalah yang paling baik untuk anda berbanding dengan yang pertama. Lelaki tersebut telah berkata, maka kalau begitu anda berdoalah kepadanya agar saya disembuhkan. Maka baginda telah menyuruh beliau berwuduk, lalu beliau turut diminta untuk mengelokkan wuduknya. Lantas beliau setelah itu disuruh oleh baginda untuk berdoa dengan doa ini. Okay? Ini hadis yang masyhur, biasa disebut sebagai hadis orang buta. Ya. Jadi Uthman bin Hunayf, seorang sahabat Nabi SAW, menerangkan bahawa seorang lelaki yang buta matanya datang menemui Nabi SAW minta agar Rasulullah berdoa agar Allah menyembuhkan penglihatannya. Maka Rasulullah bagi dia dua option, sama ada Rasulullah berdoa ataupun dia bersabar. Di mana kalau dia bersabar, itu lebih baik bagi dia. Namun lelaki itu kata, nak doakan juga. Maka Rasulullah suruh dia berwuduk, memperbaguskan wuduknya. Dalam lafaz lain, riwayat Imam At-Tabarani, solat 2 rakaat, lalu berdoa dengan doa yang bakal disampaikan. Ya? Okey, maka Rasulullah pun setelah itu disuruh oleh baginda untuk berdoa dengan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya daku memohon kepadamu dan daku menghadap kepadamu dengan keberkatan Nabi-Mu Muhammad yang merupakan Nabi kerahmatan. Sesungguhnya daku menghadap kepada Tuhanku dengan keberkatan anda, wahai Rasulullah. Pada hajatku ini agar ia ditunaikan untukku. Ya Allah, terimalah baginda sebagai pemberi syafaat kepada saya. Menerusi hadis ini Rasulullah SAW, berkata penulis, menerusi hadis ini Rasulullah SAW telah meminta sahabat tersebut agar berdoa kepada Allah sambil menyeru baginda semasa beliau sedang berdoa agar Allah mengabulkan permintaannya. Okey, baik. Sekarang ulasan saya. Sebelum kita bermula, kita ulang kaji balik ya. Apa tajuk artikel yang sedang kita ulas, sedang kita kritik ini, tajuk dia apa? Syirikkah meminta bantuan orang mati. Alright. Subchapter atau bab yang sedang kita baca sekarang ini antara dalil yang menunjukkan meminta kepada yang telah meninggal dunia dibenarkan. Okey, kembali kepada hadis yang dibacakan tadi, ia memang hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Okey. Cuma perhatikan, ia merujuk kepada cara berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan atau keberkatan Rasulullah SAW. Orang yang berdoa dengan doa ini, dia tetap meminta kepada Allah SWT secara jelas melalui lisannya. Kita tak kata hati minta pada Allah konon, tapi lisan sebut lain. Tak. Ini hati dan lisan secara jelas sedang meminta daripada Allah SWT. Cuma dengan cara bertawasul kepada kemuliaan atau keberkatan Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pada saat itu masih hidup, sedang hidup, dan Rasulullah yang ajarkan lafaz doa ini. Ya. Mari kita dengar lafaz Arabnya itu. Hadis ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk, boleh cari dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3502, atau jika edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3578. Lafaz doa itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqdaliya Allahumma fasyafi'hu fiyya. Okey. Doa ni bermula dengan apa? Allahumma, ya Allah. Dia bukanlah wahai si fulan.
Bukanlah wahai si fulan, wahai Ahmad, wahai Abdul Qadir Jilani, wahai Nabi Nuh, wahai sekian-sekian. Tak. Dia bermula dengan Allahumma, ya Allah. Kemudian apa? Inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon kepada engkau. Engkau ni siapa? Masih lagi merujuk kepada Allah. Okey. Wa atawajjahu ilaika binabika. Okey, sambil aku menghadap kepadamu dengan nabimu, dengan kemuliaan ataupun keberkatan nabimu. Jadi dia sedang bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Orang buta ni, Nabi ajar dia doa untuk berdoa kepada Allah. Apa dia? Allahumma. Kemudian apa lagi buktinya? Inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon, aku meminta kepada engkau. Sambil aku bertawasul, ya, bertawasul kepada kemuliaan ataupun keberkatan Nabi engkau, yakni Muhammad, Nabi yang rahmat. Okay? Inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Sesungguhnya aku menghadap denganmu, yakni Nabi Muhammad, kepada Tuhanku. Fi hajati, dalam hajatku ini, supaya, okay, lituqda liya. Kemudian sambung lagi apa? Allahumma fasyafi'hu fiyya. Doa ni seluruhnya merujuk kepada, menunjukkan bahawa orang itu, ya orang mati itu, sedang berdoa kepada Allah SWT sambil bertawasul kepada kemuliaan atau keberkatan Nabi Muhammad SAW. Ia tak ada kaitan langsung dengan meminta daripada orang mati. Kita ulang, tajuk artikel kita sedang bincang ni apa? Syirikkah meminta bantuan orang mati? Bukan syirikkah bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey? Tajuk subchapter ni pula atau bab ni ialah antara dalil yang menunjuk meminta kepada yang telah meninggal dunia dibenarkan. Kita bukan sedang bincang dalam bab atau subchapter antara dalil yang menunjukkan boleh bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ya, pengarang ni, Ustaz Hairul Nizam, bawa hadis ni, apa tujuan dia? Sebab bagi orang awam yang mungkin tak tahu, ada dalil ni, hadis ni, hasan sahih ni. Padahal ini adalah sesuatu penipuan. Sebab hadis ni sahih, tetapi dia bawa cerita lain. Yang sedang dibincang dalam artikel ni adalah cerita lain. Ini ni nak kena marah sekali lagi ni. Tapi tak naklah marah kan. Nanti cepat tua pula. Padahal muka dah tua lah. Okay. Ini bukan, sekali lagi saya ulangi, ini bukan dalil meminta kepada orang mati. Tetapi dalil berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan atau keberkatan Rasulullah SAW. Jadi, apakah Ustaz Hairul Nizam ni, dia faham ke apa yang dia sedang bicarakan dalam artikel ini? Atau, sebab Ustaz kan takkan bengong, tak faham kot. Atau dia cuba memperdayakan para pembacanya. Okay. Yang ini pada saya serius. Bawa dalil yang sahih tapi tak ada kaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kita sambung. Okay, menurut Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Radd ala Al-Wahabiyah, orang yang mengingkari keharusan bertawasul tidak boleh berkata doa ini hanya dibenarkan semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ucapannya itu tidak diterima kerana doa ini telah digunakan oleh para sahabat dan juga tabi'in selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dikabulkan hajat-hajat mereka. Dengar ya, apa ya? Si Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Apa dia kata? Doa ini telah digunakan oleh para sahabat dan juga tabi'in selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dikabulkan hajat-hajat mereka. Para sahabat singular ke plural? Plural. Banyak. Tabi'in kita apa? Hajat-hajat singular ke plural? Plural. Banyak ya. Okey. Jadi yang ini saya nak tanya. Minta dalil sahih dengan kesahihan yang tidak diragukan, dengan kesahihan yang tidak diperselisihkan bahawa para sahabat dan tabi'in, saya nak minta daripada Ustaz Hairul Nizam lah sebab Ahmad Zaini Dahlan ni telah meninggal dunia.
Okey, mungkin dalam buku dia ke atau mungkin Ustaz Harun Nizam tahu ke, saya nak minta dalil sahih di mana kesahihannya itu tidak diperselisihkan bahawa para sahabat dan tabi'in menggunakan doa ini, yakni bertawasul dengan kemuliaan atau keberkatan Rasulullah untuk hajat-hajat mereka selepas kewafatan baginda. Perkataannya para sahabat hajat-hajat ni plural. Jadi kita minta paling kurang 7 lah. 7 dalil boleh tak? 7 riwayat yang tidak diperselisihkan kesahihannya bahawa para sahabat dan tabi'in menggunakan doa itu untuk doa tu tau, untuk memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan doa itu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini Ustaz Wadi Anwar dia kata ratusan hadis para sahabat dan tabi'in. Itu saya pun telah buat video, saya telah kritik ataupun lebih tepat saya telah tanya. Saya minta belasan. Saya kata belasan kot. Tak payahlah bawa 100. Sekarang dia bawa 100 hadis kan payah pula. Minta bawa belasan. Tak apa. Yang ni kurang sikit. Saya minta 7. 7 aja. Okey? Dengan kesahihan yang tidak diperselisihkan. Kerana yang saya tahu hanya ada satu riwayat, iaitu apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam As-Saghir, hadis nombor 509 daripada Uthman bin Hunayf juga, perawi yang sama. Tetapi yang ini pada zaman pemerintahan Uthman ibnu Affan, bahawa secara ringkasnya ada orang buta tu, dia ada hajat, dia nak jumpa dengan Uthman, tapi Uthman macam busy apa, tak dapat jumpa, lalu Uthman jumpa dia, Uthman tanya apa cerita, dia cerita dia sakit mata, lalu Uthman pun ajar dia doa dengan doa ini, lalu orang tu pun berdoa dan disembuhkan matanya. Okey, itu riwayat tu. Tetapi Imam At-Tabarani berkata riwayat itu sahih. Okey, to be fair, Imam At-Tabarani berkata riwayat ini sahih, tetapi ahli hadis lain menilai ia sebagai dhaif. Jadi ada perselisihan. Tapi paling-paling yang saya tahu ada satu saja yang mengamalkan doa ini selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak minta 7 aja. Ustaz Wadi Anwar saya minta berbelas sebab dia kata ada ratusan. Jadi kepada Ustaz Harun Nizam saya minta 7 saja dengan kesahihan yang tidak diperselisihkan. Riwayat yang dibawa oleh Imam At-Tabarani itu kesahihannya tu diperselisihkan. Jadi nak minta 7 ajalah, 7 aja. Okey. Alright. Jika tidak ada, ini tanya tau, bukan tuduh. Ini tak ada. Ini tanya, bukan kenyataan, bukan tuduhan, tapi tanya saja. Jika tidak ada, maka apakah yang menghalang saya dan anda, wahai para penonton, daripada menggelar si Ahmad Zaini Dahlan ni dan Hairun Nizam sebagai pendusta? Sebab mereka mendakwa apa? Bahawa para sahabat dan tabi'in menggunakan doa ini untuk berdoa untuk apa? Hajat-hajat mereka kan. Saya baca lagi ya, saya lagi statement ini. Kerana doa ini telah digunakan oleh para sahabat dan juga tabi'in selepas kewafatan baginda untuk dikabulkan hajat-hajat mereka. Jadi kenyataan ini jujur atau dusta? Jujur atau dusta? Nak tanya. Kalau dibawakan 7 dalil, paling kurang 7 lah. Nak bawa 9 lagi bagus. Anda seorang yang jujur. Jika tidak, anda seorang yang berdusta. Okey? Jadi ini sebagai pertanyaan saja terlebih dahulu. Okey. Kata beliau lagi, siapa? Ahmad bin Zaini Dahlan. Ada pun membezakan antara memohon bantuan orang yang hidup dengan orang yang telah mati, sebagaimana yang difahami daripada ucapan mereka yang menghalang tawasul. Maka sesungguhnya kalam mereka menunjukkan bahawa mereka ini beriktikad bahawa orang yang masih hidup berkuasa ke atas sebahagian perkara, berbeza dengan orang yang telah meninggal dunia. Maka seakan-akan mereka ini beriktikad bahawa seorang hamba mencipta perbuatan-perbuatan sendiri, lalu ia adalah mazhab yang batil. Ahmad Zaini Dahlan nak bincang perkara khilaf. Bincanglah yang betul dan kenapa berlakunya khilaf tersebut. Kerana ulasan saya, para ahli ilmu memang berbeza pendapat tentang berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawasul kepada kemuliaan, kepada keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Dan mereka berbeza kepada 2 pendapat. Pendapat pertama berkata dibolehkan kerana Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam tetap mulia lagi diberkati baik ketika hidup mahupun selepas wafat. Jadi sama saja. Jadi apabila seseorang tu nak berdoa
dengan berdoa kepada Allah, dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah, tak dibezakan Rasulullah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kerana baik ketika hidup maupun sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW tetap mulia. Rasulullah SAW tetap diberkati. Jadi mengikut pandangan yang pertama ni, dibolehkan. Okey? Juga berdasarkan tindakan Uthman bin Hunayf yang mengajar doa ini kepada seorang buta pada zaman pemerintahan Uthman ibn Affan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam As-Saghir. Ini pandangan pertama yang kata boleh. Pandangan kedua yang berkata tidak boleh tu kenapa pula? Tidak boleh kerana doa adalah ibadah dan tata cara beribadah hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah mengajar untuk bertawasul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, seperti kepada para nabi dan rasul, mahupun pada insan-insan mulia yang nama mereka tercatat dalam Quran, seperti Luqman dan juga Maryam. Okey? Adapun kisah Uthman bin Hunayf yang mengajar doa ini kepada seorang buta pada zaman pemerintahan Uthman ibn Affan, ia adalah riwayat yang dhaif. Kemudian perkara ini secara lebih terperinci telah saya jelaskan dalam video yang berasingan, di mana saya menjawab Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam isu Wahabi dan juga tawasul. Jadi cuba bandingkan penjelasan ini dengan penjelasan Ahmad Zaini Dahlan. Mereka yang kata boleh, ada dalil, ada hujah. Mereka yang kata tak boleh pun, ada dalil, ada hujah. Tak ada ke beza antara keyakinan ke apa ke? Tuan-tuan perasan tak? Tadi saya sebut, saya ulang sekali lagi. Dalam Al-Quran kan ada banyak doa. Betul tak? Ada tak doa yang bertawasul? Okey. Dalam hadis pun, okey, yang ada dalam Quran ialah bertawasul dengan berdoa dengan nama-nama Allah. Okey? Alright, betul. Kemudian dalam hadis pula ada berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh. Okey? Kemudian berdoa dengan meminta daripada Rasulullah SAW untuk turut mendoakan. Yang ni kita minta orang soleh mendoakannya. Yang ni dalam Quran ada, dalam As-Sunnah pun ada. Berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam Quran ada tidak? Dalam Sunnah ada tidak? Yang ada tadi tu hadis Uthman bin Hunayf ketika Rasulullah masih hidup. Tetapi setelah meninggal dunia, ada ataupun tidak? Kan? Macam-macam, banyak doa dalam Quran, banyak doa dalam hadis. Okey? Jadi inilah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Baik, seterusnya. Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Abi Shaybah turut meriwayatkan kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Bilal bin Al-Harith yang telah menziarahi pusara Rasulullah SAW pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, yang ketika itu diuji dengan kemarau panjang. Lalu Sayyidina Bilal bin Harith telah berkata di sisi makam Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah akan minuman buat umatmu kerana sesungguhnya mereka telah binasa disebabkan kemarau panjang ini." Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kisah Sayyidina Bilal bin Harith ini telah diriwayatkan berdasarkan sanad yang sahih. Okey, kisah ini benar ada, boleh rujuk dalam Fathul Bari edisi Maktabah Syamilah jilid 2 muka surat 495. Jilid 2 muka surat 495. Tetapi bezakan bahawa yang dinilai sahih oleh Imam Ibn Hajar ialah sanadnya. Bagaimana pula dengan kritikan matan? Bolehkah riwayat ini dijadikan dalil? Sebab tajuk subchapter ni ataupun tajuk bab ini oleh Ustaz Hairul Nizam ialah antara dalil yang menunjukkan meminta kepada yang telah meninggal dunia dibenarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab-kitab usul fiqh dijelaskan dalil-dalil bagi hukum Islam, dalil-dalil dalam syariat Islam. Ada dalil-dalil yang disepakati seperti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas Ijma'. Kemudian ada dalil-dalil yang, ataupun yang empat ni disebut sebagai dalil primary. Kemudian ada dalil-dalil secondary. Antaranya ialah qaul sahabat ataupun pendapat sahabat. Di mana di situ diterangkan bahawa pendapat sahabat ni ada perbincangan tetapi memang dapat diterima sebagai dalil dengan syarat. Antara syaratnya ialah jika ia merupakan pendapat seorang sahabat, hendaklah ia tidak menyelisihi
dalil-dalil lain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab sahabat ini meskipun mereka orang yang mulia, mereka pernah bersama Nabi SAW, mereka pernah menyaksikan penurunan ayat Quran, Al-Quran sendiri menerangkan keutamaan mereka, Rasulullah sendiri SAW menerangkan keutamaan mereka. Meskipun mereka ada banyak keutamaan, mereka tidak mendapat wahyu daripada Allah SWT. Jadi mereka ini tetap terbuka kepada kesilapan atau kekeliruan. Macam mana kita nak tahu tersilap ke keliru? Kita banding tindakan mereka atau perkataan mereka dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang lain. Baik. Dalam As-Sunnah sangat jelas apabila berlaku kemarau, apakah yang patut dilakukan? Bukan solat hajat. Solat hajat tu di Malaysia, itu sunnah Malaysia. Bila berlaku kemarau, yang sunnah ialah solat sunat istisqa. Okey. Bukan solat hajat dan bukannya pergi ke kubur Nabi untuk minta. Dan inilah yang sesuatu yang sabit diketahui ramai, sesuatu yang mutawatir sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan baginda juga melakukannya di khalayak ramai. Jadi semua tahu. Jadi apabila ada seorang sahabat buat yang lain, ia dari sudut sanad mungkin sahih, tapi dari sudut matan ianya tertolak kerana menyelisihi daripada sunnah yang sabit, iaitu solat istisqa. Jadi andai benar, sebab sanad ni pun sebenarnya ada perbincangan dalamnya, tak apalah, benefit of the doubt. Andai benar ia adalah sahih, sanad yang sahih. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tak kata riwayat ini sahih. Dia tak kata asar ini sahih. Dia kata sanadnya sahih sebab matannya tu, teksnya tu menyelisihi as-sunnah yang sabit lagi mutawatir, lagi dikenali ramai, bahawa yang sepatutnya dilakukan ketika kemarau ialah solat istisqa dan bukannya pergi minta kepada Rasulullah di sisi kubur baginda. Okey, jadi ada bezanya di situ. Sahabat saya Ustaz bin Sahak ada menulis sebuah artikel yang bagus dalam hal ini, kritik sanad dan matan terhadap riwayat tersebut. Sila rujuk, link saya bagi di bahagian description. Okey, baik. Okey, sudah sampai kepada penutup. Alright, sebagai penutup ya. Jauhi sikap bermudah-mudahan mengkafirkan. Kita di Malaysia secara umumnya tidak meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya, mereka hanya menziarahi kubur lalu berdoa agar Allah mengampunkan kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Ini tidak ada salahnya dari sudut syarak. Namun masyarakat di negara lain kadang-kadang mempunyai amalan tertentu yang janggal di negara kita, seperti meminta hajat kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka umat Islam di Malaysia tidak boleh cepat menyalahkan sesuatu amalan, apatah lagi mengkafirkan, hanya disebabkan amalan tersebut bukan amalan yang tersebar di Malaysia. Maka rujuklah para ulama yang muktabar, kerana kemungkinan amalan yang pelik pada kita sebenarnya tidak ada salahnya dari sudut syarak yang maha mulia. Baik. Ulasan saya pertama sekali, amalan meminta daripada orang mati juga berlaku di Malaysia. Okey? Kemudian ada juga orang di Malaysia yang musafir ke tempat jauh semata-mata untuk ziarah kubur dan berdoa kepada ahli kubur di sana. Saya sendiri sebagai juruterbang, sebagai yang membawa flight, pernah jumpa mereka juga. Sebab bila sudah mendarat di sesuatu destinasi itu, mereka sedang beratur untuk melepasi immigration, pasport. Kita pilot ada lorong khas, dia cepat sikit. Jadi sambil situ kami beratur, saya dan anak-anak kapal lain sambil beratur di situ, jumpa mereka sembang-sembang, tanya pergi apa, buat apa. Ziarah kubur. Alamak, kubur siapa? Kubur wali apa semua tu. Jadi tak boleh lah kata jangan buat patah balik kan. Sebab kita ni in uniform, we are not supposed to tell our passengers go back home. Jadi angguk je lah. Tapi okay, benar-benar berlaku. Pernah berlaku pergi ke India, pernah berlaku pergi ke China. Okay, ke China, salah satu bandar di China. Okay, tentang hal ini bermusafir semata-mata untuk ziarah kubur, saya ada video khas tentangnya, di mana saya menjawab Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam isu ini. Tajuk dia Ibn Taymiyah dan hukum musafir ke kubur Nabi. Link saya bagi di bahagian description ya. Okey, dan seterusnya apabila Ustaz Hairul Nizam berpesannya, maka rujuklah para ulama yang muktabar.
saya pula nasihatkan, berdoalah kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita tulisan atau video daripada agamawan yang jujur, yang amanah, yang dapat menukil daripada kata-kata penjelasan para ulama muktabar. Sebab kadang-kadang kita sebagai orang awam, kita tak ada direct access, ataupun we are not able to. Kita tak mampu nak direct access kepada kitab-kitab tulisan para ulama muktabar. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan kita tulisan ataupun video, kuliah ke, ceramah ke, daripada para ustaz, para ustazah yang jujur, yang amanah. Mereka ni ramai, tetapi dia orang ni tak famous lah sebab nak sampaikan yang sunnah Nabi. Berbeza pula dari sunnah masyarakat. Dia tak akan jadi famousnya. Orang tak suka dengar. Masyarakat kita ni, dia nak dengar apa yang nak dengar je. Okay? AJK Masjid Surau pun jemput apa yang orang nak dengar je. Jemput yang lain-lain tu, tak boleh lah, panas lah. Memecah belahkan umat lah. Gitulah kononnya ya. Tapi para ustaz, para ustazah yang jujur, yang amanah, lagi benar-benar menguasai disiplin ilmu-ilmu Islam, mereka ada. Cuma mereka ni tersembunyi sedikit. Okey, mereka ni kalau tulis, utusan Malaysia pun tak akan acceptnya. Sebab utusan Malaysia pun kita tahu dia bias ke mana kan. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita mereka ini supaya kita dapat ambil ilmu daripada mereka. Okey. Baik. Panjang dah video. Sebagai kesimpulan tauhid adalah keyakinan dalam hati yang diterjemahkan, yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan. Tidak ada seorang Muslim yang mendakwa yang dia meyakini bahawa satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Namun, pada waktu yang sama, lisannya pula meminta daripada orang mati apa yang manfaat atau mudaratnya hanya mampu diberikan oleh Allah. Melainkan, hatinya turut meyakini bahawa si mati yang diserunya itu turut memiliki bahagian dalam memberikan manfaat dan mudarat. Saya ulangi ya. Tidak ada orang yang hatinya meyakini bahawa satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Namun lisannya pula meminta daripada orang mati apa yang manfaat atau mudaratnya hanya mampu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan saja orang mati, baik orang hidup ataupun orang mati. Melainkan hatinya itu turut meyakini bahawa manusia yang dimintanya itu turut memiliki bahagian dalam memberikan manfaat dan mudarat. Okey? Meskipun, bila saya kata turut memiliki bahagian, meskipun bahagian tu hanyalah 1% saja. Maknanya 99% daripada hatinya meyakini bahawa yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi 1% daripada hatinya tu meyakini bahawa makhluk yang dia seru itu, baik makhluk itu masih hidup ataupun mati, tapi kita sudah bincang tentang orang mati kan. Jadi walaupun 1% daripada hatinya itu meyakini bahawa manusia yang sedang diserunya itu, sedang diminta itu, turut memiliki bahagian, turut memiliki kekuasaan, turut memiliki pengaruh untuk memberikan manfaat dan mudarat. Dan di sinilah berlakunya syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita setelah baca hadis Nabi SAW, sebab ia sebahagian daripada hadis 40 Imam Nawawi, rujuk hadis nombor 6 ya. Hadis yang masyhur yang bermula, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antaranya ada perkara sama-sama. Ingat tak? Hujung sekali, last sekali. Sesungguhnya dalam manusia ni ada seketul hati yang jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu ialah hati. Jika hati manusia itu, dia mentauhidkan Allah, dia mengesakan Allah sebagai yang satu-satunya memberi manfaat dan mudarat, maka dia akan meminta dalam perkara yang merupakan hak Allah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia meminta kepada makhluk, baik makhluk itu sudah mati ataupun meninggal dunia, apa yang merupakan hak Allah, dia tidak minta, melainkan dalam hatinya itu ada bahagian bahawa manusia itu turut memiliki peranan, turut memiliki pengaruh, turut memiliki bahagian dalam memberikan manfaat atau mudarat tersebut. Jadi dia telah menyengutukan Allah dalam perkara ini. Dia telah mensyirikkan Allah dalam perkara ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ciri agamawan yang jujur lagi amanah. Ini kesimpulan saya. Kesimpulan ketiga. Ciri agamawan, ustaz, ustazah yang jujur lagi amanah,
ialah menerangkan kepada umat keyakinan dan atau amalan yang syirik agar kita umat dapat mengenalnya dan menjauhinya. Bukan pula terbalik, bukan pula berusaha untuk menghalalkan keyakinan atau amalan yang syirik dengan dalil yang salah. Dengan dalil yang salah, dengan disiplin ilmu yang salah. Tuan-tuan puan, tadi yang dia bawa tu, dalil Sunan Tirmizi tu sahih, tapi tak ada kaitan langsung. Okey, yang dibawanya hadis ataupun riwayat Bilal bin Al-Haris, sanadnya sahih, matanya lain. Takkan tak tahu dalam disiplin ilmu hadis ataupun ilmu riwayat, kritik sanad, kritik matan, kan, tentang apakah syarat-syarat sebelum kita boleh meminta tolong kepada sesama makhluk. Apakah syarat-syaratnya? 3 saja. Takkan tak tahu. Okey, kemudiannya asyik duk menukil daripada Jabatan Fatwa Mesir. Dia tak dapat lihat ke betapa lemahnya tulisan Jabatan Fatwa Mesir tersebut. Kan? It is as simple as saya baca macam betul ke Jabatan Fatwa ni? Saya tak cross check. Saya tak tahu. So saya tak nak tuduh Ustaz Hairul pula pergi twist daripada Jabatan Fatwa pula kan. Tapi samalah Ahmad Zaini Dahlan, tak dapat nak menguasai khilaf. Kenapa satu pihak kata boleh, satu pihak kata tak boleh, bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda meninggal dunia. Okey. Jadi tuan-tuan puan, saya nak menutup video saya ni dengan 2 ayat Quran. Okey, saya tahu dah panjang, semua orang dah letih, saya pun letih kan. 2 ayat Quran ya. Baik. Yang pertama surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat nombor 82, di mana Allah SWT berfirman, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang memperolehi keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah petunjuk. Baik, apabila turun ayat ini, para sahabat pun macam gusar. Siapakah di kalangan kita ini yang tak pernah berlaku zalim terhadap diri sendiri ke apa ke? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan zalim di situ ialah syirik berdasarkan ayat 13 daripada surah Luqman. Okay? Boleh rujuk dalam kitab tafsir Ibn Katsir dan lain-lain, ayat 82 surah Al-An'am, bahawa yang dimaksudkan dengan zalim di sini ialah berlaku syirik. Jadi di sini Allah SWT menerangkan bahawa walaupun kita ni telah pun beriman, masih tetap ada kemungkinan kita mencampur adukkan iman tersebut dengan syirik. Maka hendaklah kita belajar apakah syirik. Hendaklah kita kenal pasti apakah syirik, supaya kita dapat menjauhi syirik tersebut, supaya keimanan kita kepada Allah SWT tidak bercampur aduk dengan syirik. Ya? Sebab ayat ini telah menunjukkan bahawa kita ni beriman, dan kita beriman bahawa Allah lah yang satu-satunya pemberi manfaat mudarat, tetapi kita ni masih juga berkemungkinan mencampur adukkan iman tersebut dengan syirik. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat nombor 82. Baik, ayat yang kedua pula ialah surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 106, di mana Allah SWT berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka ini beriman kepada Allah, melainkan mereka juga huwa musyrikun, melainkan mereka juga melakukan perkara syirik. Kebanyakan tau, kebanyakan. Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun kita ni telah pun beriman, alhamdulillah kita ni mentauhidkan Allah, alhamdulillah kita memiliki keyakinan bahawa Allah lah satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat, alhamdulillah, kita hendaklah berhati-hati, sebab kadang-kadang tanpa sedar, kadang-kadang kerana kita tertipu dengan agamawan yang menipu, kita terpedaya dengan tulisan mereka, dengan percakapan mereka, lalu kita tak sedar kita telah mencampur adukkan iman kita dengan perkara-perkara yang syirik. Dan bila campur aduk itu, kita akan jatuh dalam satu kesyirikan yang sudah tentu kita semua mahu mengelaknya. Jadi tuan-tuan, 2 ayat ni menunjukkan bahawa kita walaupun sudah pun beriman, kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahawa Allah sajalah pemberi manfaat dan mudarat, kemungkinan berlakunya campur aduk dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan masih boleh berlaku. Maka hendaklah kita belajar tentang apakah perkara-perkara, apakah keyakinan-keyakinan yang boleh membawa kepada syirik agar kita dapat menjauhinya. Baik tuan-tuan dan puan.
panjang sangat dah video ni ya. Jadi ringkasnya, tajuk artikel ni, syirikkah meminta bantuan orang mati? Jawapannya ya, ia adalah syirik. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.